Bajaunya? Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Botbar bagi subjek budaya dan masyarakat di Sabah. Untuk video refleksi kami ini bertajuk persamaan dan juga perbezaan bajau sama dan bajau laut. Oke, seterusnya kita masuk kepada soalan yang pertama, yaitu apa itu bahasa bajau ataupun apa pengenalan kepada bahasa bajau. Saya sebagai penanya pertama ingin menjawab soalan tadi. Pada pendapat saya lah, sama daripada mendengar daripada kawan-kawan yang berbangsa bajau, bahasa bajau ni dia merupakan bahasa Austronesia kah? Di mana dia dituturkan oleh bangsa bajau lah. Daripada pengetahuan saya juga, bahasa bajau ni dia lebih banyak kepada konsonan-konsonan yang unik. Lepas tu bahasa bajau ni cara dia dituturkan ataupun dia dipaskan kepada generasi akan datang, dia melalui komunikasi ataupun berasaskan vokal, yaitu komunikasi antara sesama. Wah, pendapat yang baik daripada panel pertama. Seterusnya, soalan saya ataupun sesi perbincangan kami adalah kenapa bahasa bajau laut itu terbahagi kepada bajau sama dan juga bajau laut. Sebenarnya bajau laut dan bajau sama ini pada zaman dahulu, beberapa abad sebelum ini dia tinggal secara terpisah lah. Jadi dengan itu wujudnya perbedaan bahasa yang orang tuturkan dari segi orang punya slang bahasa macam sendiri, macam dusun sendiri dia ada perbedaan, dia punya slang macam dusun Ranau, dusun Tambunan pun ada berlainan sedikit. Oke, jadi kalau bajau sama dan bajau laut nih dia dulu memang berbeda tempat tinggal. Kalau bajau sama nih dia macam tinggal di pantai barat, bajau laut di pantai timur. Oke, paham. Jadi seterusnya kita masuk ke perbincangan dan huraian seterusnya. Oke. Seterusnya faktor terbahagi bahasa bajau kepada bajau laut dan bajau sama ialah sebutan. Bajau laut cenderung menyebut bunyi tertentu secara berbeza dengan beberapa daripada bajau sama. Sebagai contoh, bajau laut menyebut perkataan laut sebagai lot, manakala bajau sama menyebut perkataan laut sebagai lut. Seterusnya ialah penggunaan tata bahasa mereka. Bajau laut menggunakan perkataan ko untuk menunjukkan maksud kamu, manakala bajau sama menggunakan perkataan di menunjukkan maksud kamu. Oke. Itu rupanya kami baru paham selama ni. Kita dapat input baru lah daripada pembelajaran subjek BMS. Oke, seterusnya jumpa anda di tempat yang lain. Sini panas. Oke, kembali lagi bersama kami dalam sesi apa? Podcast. Kembali lagi bersama kami dalam sesi yang seterusnya. Kami berada di tempat yang berlainan tapi masih pada perasaan yang sama dan membawa tajuk yang sama. Oke, seterusnya apakah persamaan antara bajau laut dan juga bajau sama? Persamaan antara bajau sama dan bajau laut ini dari segi cabaran. Mereka menghadapi cabaran yang sama, yaitu isu peminggiran, pengurangan sumber, dan masalah ekonomi. Contohnya macam bajau di Supornomi, orang menghadapi isu peminggiran, yaitu sisi tengah masyarakat ini kurang menyambut mereka, contohnya macam
memandang rendah hidup politik mereka. Paham? Sebab gaya hidup mereka tidak sama dengan hidup di Sabah yang lain. Jadi kita dapat simpulkan sini bahwa masyarakat memandang enteng lah dengan orang Bajau Laut ni kerana gaya hidup mereka yang begitu berbeza sekali dengan kehidupan di bandar dan juga luar bandar yang lain. Oke, seterusnya ada tambahan lagi untuk persamaan antara Bajau Laut dan juga Bajau Sama ini. Yang kedua, okay. Bajau Laut dengan Bajau Sama ni majoriti orang menganut agama Islam. So agama Islam ni dia merupakan asas penting ataupun peranan penting dalam struktur sosial, adat dan ritual etnik Bajau Laut dan Bajau Sama. So dengan asas dorang ni dapat mengukuhkan persefahaman dan saling menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza gaya hidup mereka. Okey, nampaknya di sini jelaslah bahawa biarpun gaya hidup mereka berbeza antara Bajau Sama dan Bajau Laut ini, tapi dari segi agama, orang telah membawa banyak persamaan lah dari situ, daripada gaya kehidupan dan juga cara mereka, kehidupan seharian mereka lah. Okey, kita sudah tahu persamaan antara Bajau Laut dan Bajau Sama. Tidak manis kalau kita tidak tahu apa dia punya perbezaan. Okey, seterusnya, suka saya menerangkan sini. Bolehkah saya tahu apa perbezaan antara Bajau Laut dan juga Bajau Sama? Boleh, tidak ada masalah itu. Okay, dari segi perbezaannya tuh dia macam yang saya ada bagi tahu di awal, di mana Bajau Sama dan Bajau Laut ini dia mempunyai penempatan yang berbeza. Okay. Macam contoh Bajau Sama ni dia lebih kepada di darat dan di daerah-daerah yang bukan di pinggiran laut lah. Macam kalau Bajau Sama ni dia lebih banyak di Tuaran, Kota Belut dan Kudat. Okey. Manakala untuk Bajau Laut ni pula dia kebanyakannya dia tinggal di pesisiran laut lah. Sebagai contoh dekat daerah Sabah ni kita dapat lihat di mana di Sempurna, di Tawau dan di Latatu mempunyai banyak teknik Bajau Laut lah. Sebab dia di sana lebih kepada pinggiran laut kan, jadi Bajau di sana lebih banyak. Lepas tu dia mempunyai perbezaan antara orang punya budaya, adat resam dan dari segi orang punya kehidupan sehari-hari lah. Gaya hidup. Gaya hidup. Nah, orang ada perbezaan lah. Tambah? Ada mau tambah? Ada yang kurang? Ada. Teruskan. Okey, seterusnya amalan budaya dan identiti pun berbeza antara Bajau Laut dengan Bajau Sama. Bajau Laut ni dorang terikat kepada cara hidup pelayaran. So dorang lebih kepada kemahiran pembinaan bot. Lepas tu dorang ni terkenal ialah dengan pembinaan bot tadi, dengan cara dorang menyelam apa semua, dorang terkenal dengan semua tu kalau Bajau Laut. Lepas tu Bajau Laut ni kalau kita tahu, kamu tahu kan yang istilah palau tu. Lagi-lagi di Sabah selalu orang sebut palau, yang di tepi jalan tu palau kan. Betul. Ya. Sebenarnya istilah palau ni dia bermaksud tempat tinggal perahu. Ya. Kedua, yang Bajau Sama ni pula, Bajau Sama ni dia berkongsi unsur budaya kumpulan orang asli Sabah dengan Filipina. Lepas tu Bajau Sama ni dia lebih kepada Bajau, dia merangkumi Bajau dan dia lagi luas daripada Bajau Laut lah. Ingat selama ni yang pelau tu bangsa. Kan jalan-jalan di bandar pelau. Inilah kesan kita dapat dari belajar subjek BMS ni, kita dapat tahu lah suatu benda baru bahwa palau tu bukannya gelaran yang tidak baik untuk seseorang, tapi dia merupakan suatu gelaran bagi perahu. Tapi saya dengar-dengar kan macam bahasa Bajau ni makin lama makin mau hilang sudah. Jadi apa punya pendapat pasalnya? Pada pendapat saya kan faktor ataupun antara punca-punca bangsa Bajau ni kan yang dilupakan oleh generasi muda pada masa kini ialah, yang pertama bagi saya ialah pengaruh budaya global lah.
gimana perubahan ekonomi ataupun perubahan kemajuan teknologi di negara ini menyebabkan masyarakat muda ni lebih cenderung untuk memilih gaya hidup yang lebih moden. Jadi mereka lebih mengamalkan budaya ataupun pertuturan seharian yang berdefinisikan ke arah barat dan juga lebih moden. Jadi itu menyebabkan remaja-remaja Bajau ni diorang kurang gunakan pertuturan itulah. Lepas tu bangsa Bajau ni juga mereka kurang gunakan dalam kehidupan seharian mereka, di mana bangsa Bajau ni telah dipertuturkan kurang oleh masyarakatnya sendiri atau bangsanya sendiri kerana penghijraan penduduk, di mana bangsa Bajau ni mulai hidup lebih moden dan lebih banyak daripada kalangan mereka telah berhijrah keluar, dan apabila mereka kembali, mereka menggunakan pertuturan yang dibawa daripada tempat yang mereka hijrah. Seterusnya terdapat juga beberapa ataupun segelintir tempat ataupun segelintir masyarakat muda yang kurang peduli ataupun tidak peka terhadap budaya. Ini menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan bangsa Bajau itu kian dilupakan dan kurang digunakan dalam bangsa mereka. Oh, jadi poin juga di sini bangsa Bajau ini kurang sudah guna bahasa dorang sendiri sebab pengaruh barat kan sama kemodenan gitu. Ya, kalau pengaruh barat itu kurang juga, cuma mereka lebih kepada perubahan teknologi dan juga kemodenan lah. Jadi kadang-kadang ada mereka yang merasa bahwa menggunakan bahasa mereka sendiri mereka malu. Jadi bagaimana kita bagaimana bangsa Bajau itu sendiri boleh bantu supaya bahasa sama bangsa dorang ni kekal untuk masa akan dapat. Kamu macam mana supaya bangsa Bajau ini dapat dikekalkan lah? Ya, gitulah. Terutamanya untuk generasi yang muda. Bagi saya cara untuk mengekalkan tradisi bahasa Bajau ni, kita mengadakan festival budaya. Jadi di mana festival budaya ni mereka akan dapat mengenal budaya mereka sendiri apabila datang ke tempat tu, di mana situ terdapat pelbagai anjuran yang mereka boleh ikut, mereka boleh lihat sendiri dan membuka mata mereka. Apa itu bangsa Bajau? Jadi mereka boleh menerokai dengan lebih mendalam dan menjadikan mereka seorang individu ataupun seorang remaja yang berbangga memiliki bahasa Bajau di Sabah ini. Lepas tu bukan hanya festival, sebab pendidikan formal juga ataupun pendidikan formal harus diterapkan supaya generasi muda pada masa kini dapat kesedaran yang lebih, di mana mereka tidak dapat pendidikan secara tidak formal di rumah. Jadi sekiranya mereka mengadakan pengajian di sekolah, mereka boleh mengikuti kursus kokurikulum ataupun kelab-kelab yang boleh memberi kesedaran kepada mereka, terutamanya subjek-subjek yang meneraskan ataupun menetapkan bahawa bangsa Bajau itu adalah bangsa yang sangat penting dan mereka perlu bersyukur sekiranya mereka menjadi bangsa Bajau dan mereka tidak lupakan asal-usul mereka. Bagi itulah pendapat saya, supaya generasi muda ni dia tidak mudah lupa dengan bangsa dan adat mereka sendiri. Maksudnya sekolah KPM kasih tetap satu subjek untuk pengasihan Bajau ni lah gitu. Dia tidak buat pengasingan lah, tapi dia macam kasih Ya, tetap ada. satu macam pengajian untuk belajar bahasa Bajau lah gitu. Subjek belajar ini pun salah satu cara juga untuk kita tahu asal budaya Bajau ini kan. dia antara alternatif lah. Dia tidak diterapkan kepada bangsa Bajau, tapi antara budaya dan juga masyarakat di Sabah. Saya mau tambah satu lagi lah. Kalau saya rasa peranan penting dalam ini juga ibu bapak juga lah perlu berperanan penting supaya bangsa Bajau ini dapat dikekalkan lah untuk di masa hadapan. Contohnya macam ibu bapak ini dorang kasih biasa anak-anak dorang dari kecil lagi bercakap bahasa ibunda dorang, yaitu bahasa Bajau lah. Jadi secara kesimpulannya apalah hasil daripada kita punya perbincangan?
Jadi saya rasa kalau saya lah pada pendapat saya Bajau Sama dan Bajau Laut ini dorang punya ada keistimewaan dorang masing-masing. Dorang ada persamaan sama perbezaan di antara dorang ini, tapi dorang tidak persamaan dan perbezaan tersebut tidak dia tidak bagi impak negatif lah untuk kedua-dua nih. Jadi dia masih sama lah kita nampak. Kamu lain ada kesimpulan masing-masing? Oke, sedikit nih subjek BMS ini telah memberikan kami suatu ilmu yang baru yang dapat kami terapkan dan juga dapat kami semai dalam pikiran kami bahawa bangsa itu merupakan sesuatu adat ataupun budaya yang perlu dijaga supaya tidak tenggelam di telan zaman. Kerana adat dan bangsa ni dan budaya ni sesuatu yang perlu diangkat tinggi. Kerana dia merupakan tunjang dan tonggak kepada sebuah negara, bahawa negara itu merupakan sesuatu negara yang harmoni dan juga aman hidup dengan berbagai budaya, terutamanya lagi di negeri Sabah ini. Ada Apa tambahan? Ada tambahan. Oke, setakat itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.